Daripada Langkawi kita terbang balik ke studio untuk membincangkan seterusnya berkenaan dengan ibadah umrah, persediaan dan SOP. Dan seperti mana yang kita tahu, 8 Februari baru-baru ini perjalanan umrah telah pun dibenarkan. Alhamdulillah ramai jemaah umrah yang kembali bersyukur. Alhamdulillah dipanggil kembali untuk ke tanah suci ataupun tanah haram untuk menunaikan ibadah umrah, masya-Allah. Dan bersama dengan kita di studio untuk menceritakan tentang perkara ini dengan lebih lanjut lagi, saya perkenalkan iaitu Datuk Ahmad Ruzman Ahmad Razali selaku Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services Sdn Bhd. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada TM kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Ya, Datuk, setelah perjalanan umrah dibuka dan dibenarkan bermula 8 Februari, bagaimana respon pelanggan-pelanggan yang terhenti seketika pada waktu kita berhadapan dengan varian Omicron pada baru-baru ini? Alhamdulillah, tidak ada orang yang membatalkan pemergian mereka lah. Mereka semua menangguhkan tarikh berlepas, dan insya-Allah apabila kajian buka semula pada insya-Allah 8 bulan ini masih lagi belum firm lah, tapi kita anggap dah firm lah, maka mereka akan meneruskan perjalanan mengikut tarikh-tarikh baru masing-masing. Alhamdulillah. Ya, dan baik. Ada orang baru pula yang turut mendaftar dan sebagainya. Alhamdulillah, masya-Allah, itu dia kan bila Allah nak panggil tu kan. Ya. Alhamdulillah. Walaupun SOP ke walaupun Covid, tetap mereka semua ingin ke Baitullah lah. Ya, masya-Allah, itu dia. Dan sejauh mana Datuk, mungkin boleh kongsikanlah sejauh mana penutupan sementara ibadah umrah kepada syarikat kaki tangan dan juga mutawif lah yang memberi kesan, dan adakah ramai yang menuntut pulangan balik? Tadi kalau Datuk kongsikan memang tak ada dan malah ada pertambahan, mungkin boleh kongsikan situasi itu. Semasa kajian membuka semula umrah setelah sekian lama, iaitu pada 18 Oktober tahun lepas, maka ramailah yang buat perancangan untuk pergi. Dan apabila berjalan semua kira-kira dalam 2 bulan setengah, pada 1 Januari menyambut tahun baru tu, pengumuman dibuat bahawa umrah diberhentikan, dia ditangguhkan buat sementara. Jadi pada masa itu banyak syarikat, termasuklah kami lah, telah membuat komitmen, terutamanya komitmen kewangan berkait dengan penempahan tiket penerbangan dan juga perumahan. Jadi kita sekarang menghadapi risiko lah sekiranya berlaku penangguhan, berpanjangan, berterusan, maka kita akan kerugian lah jutaan ringgit lah. Kalau saya macam satu syarikat pun tak kurang daripada 1.5 juta macam tu boleh hilang gitu saja. Apatah lagi campur dengan syarikat-syarikat lain, iaitu semua industri yang ada. Kemudian pekerja-pekerja lah. Setengah syarikat baru saja nak ambil pekerja. Sebab baru buka bulan 10 hari itu. Tiba-tiba belum lapu diri sebagaimana dan sebagainya, tiba-tiba tertahan balik. Maka itu juga mendatangkan risiko legal action atau tindakan mahkamah oleh pekerja yang diberi tawaran tapi tak sempat lapu diri, ditahan balik. Jadi kita harap jadilah buka mula 8 bulan ni supaya semua pekerja, pemain industri termasuk mutawif yang dimasukkan tadi akan dapat meneruskan kejayaan masing-masing. Industri umrah ni kita jangan tengok dari segi jemaah saja. Sebab dia industri yang besar melibatkan ratusan syarikat dan karyawan atau pekerja-pekerja. Setiap syarikat katakan macam kami ada lebih kurang hampir 200 pekerja dan sebagainya. Dan setiap pekerja tentunya ada yang menumpang rezeki mereka. Jadi ramailah terkesan. Dan harus diingat bahawa industri umrah ni lebih 50% atau lebih kurang dalam 55% daripada kos harga pakej itu disumbangkan kepada ekonomi Malaysia. Walaupun dia umrah di Arab Saudi, tapi dia menyumbang pada ekonomi kita bila beli tiket, gaji pekerja sebagainya, berlega di dalam ekonomi Malaysia. Jadi menjejaskan ekonomi secara keseluruhan lah jika umrah ni ditangguh berpanjangan. Jadi apakah perbezaan antara umrah sebelum Covid dan selepas Covid, dan waktu Covid-19 ni sampailah sekarang berlaku lagi perubahan-perubahan dekat SOP sana. Jadi pengendali pakej dan sebagainya, adakah mereka akan membuat perubahan-perubahan pakej selari dengan SOP di sana, dan juga bagaimanakah mereka menyerap kos, peningkatan kos akibat daripada Covid-19 yang berlaku? Satu soalan yang baik sekali. Pertamanya, apabila berlaku umrah dalam suasana Covid ni, tentunya ada langkah-langkah penjagaan kesihatan yang dilaksanakan bukan saja oleh kajian kita, malahan oleh kajian Arab Saudi juga. Jadi antara lain, di pihak kajian kita sebelum berlepas, dia akan ada keperluan untuk buat PCR test. Kalau ikut keperluan Saudi, dia tunggu tetamu dia nak sekarang ni yang terkini lah
48 jam sebelum berlepas. Dulu 72 jam. Jadi betul cakap Wan tadi, dia akan sentiasa berubah. Jadi kita kena pantau selalu perubahan. Kena ada PCR test yang negatif 48 jam sebelum berlepas. Kemudian kena update lah kita punya MySejahtera semuanya tu. Kemudian setelah kita ready untuk pergi, maka kita tentunya perlu ada vaksin. Vaksin dulu kita nak jenis-jenis tertentulah yang diperakui oleh Kerajaan Arab Saudi. Jika Sinovac dia nak kita ada booster, tapi yang lain setakat ni dia tak wajib booster, asalkan lengkap 2 dos dah boleh berangkatlah, dan kena bawalah bukti-bukti kita dah terima vaksinasi dan juga kita dah ada negatif PCR result tu. Jadi setelah itu baru kita boleh berangkat. Sebelum kita berangkat seharusnya kita tahu bahawa nak masuk ke Arab Saudi mesti ada visa. Jadi sekarang ni di bawah COVID ni, apabila nak mau visa, semua kena dah buat bayaran lengkap dari segi hotelnya, pengangkutan bas dan sebagainya. Itu yang apabila hari itu ditangguh tiba-tiba, bayaran ni banyak yang dianggap hangus. Jadi siapa yang dah book tapi tiba tak berlepas, bayaran tu yang hangus. Kita tengok kerajaan ada membantu itu, kita dengar berita kerajaan ada membantu. Kehangusan wang. Sebab dah bayaran dibuat melalui e-wallet. Ke dalam sistem yang ditadbir oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Peraturan dia jelas. Dia kata sekiranya kita batal atau kita tukar tarikh, maknanya tak berlepas ikut tarikh yang asal, bayaran tu dikira hangus. Dia tulis hangus, ditulis no refund. Samalah bahasa ringkas kita, hangus lah. Itu saja pun dekat 3,000 lebih duit kita. Masya-Allah. Itu yang alhamdulillah lah kerajaan hadir sikit membagi sagu hati lah kepada jemaah. Iaitu melalui akaun mereka di tabung haji lah. Itu yang dah berlaku dan kita harap tak berlaku lagi lah. Jalan umrah tiba-tiba diberhentikan, orang kata tarik handbrake sekali lagi. Nauzubillah, minta jauh. Jadi pada pandangan saya, apa yang berlaku ni adalah hikmah dia. Samping kita menjaga kesihatan, kita juga membenarkan orang betul pergi umrah. Jadi apabila di Saudi pula, mereka tak ada keperluan apa-apa untuk kuarantin semasa tiba, tak ada masalah. Sampai sana masuk hotel, buat umrah. Cuma peraturan dia sekarang ni, umrah kena ada book slot time dia, kena ada waktu spesifik. Macam dulu kita pergi ikut suka kita kan. Sekarang nak masuk tawaf untuk buat umrah mesti ada time dia. Dan setelah itu, buat masa inilah yang terkini, selepas umrah pertama hanya 10 hari baru boleh, selepas 10 hari baru boleh mohon untuk kali kedua. Jadi saya jangka dalam kalau package dalam 11-12 hari itu mungkin dapat buat 2 kali je lah umrah. Buat masa ni. Hari tu masa buka bulan 10 memang macam ni lah. Lepas tu dia longgarkan, boleh buat hari-hari. Now dia ketat balik pada asal balik. Jadi kita pemain industri ni kena sentiasa pantau dan share lah. Lepas tu saya terima kasihlah ATM bagi peluang kadang kita nak berkongsi maklumat-maklumat penting ni. Sebab benda sentiasa berubah-ubah. Betul. Okey, setelah itu katalah kita buat urusan biasa, pergi masjid kena ada tunjuk kita punya status macam kita sini MySejahtera lah. So semua kena pakai handphone lah. Smartphone kena ada lah. Syarat baru nak pergi umrah kena ada smartphone. Kena bawa. Kena smartphone. Sampai sana kena beli SIM Saudi card. Saudi SIM card tu tak mahal lah, dalam 35 rial je. Masuk yang tu cukup lah untuk pakai data kan. So nak masuk masjid kena pakai handphone yang ada Saudi punya SIM card. Okey. Lepas tu katakan dah selesai semua urusan kita nak balik. Ini yang penting. Saudi amat jaga tahap kesihatan. 48 jam sebelum berlepas, dia suruh ambil PCR lagi. Kena ada negative result, baru boleh terbang. PCR test? PCR test. Bukan yang rapid tu, bukan yang beli-beli safety tu, bukan. Yang betul-betul punya. PCR test tu, yang ambil kita punya lah. Di hidung dan semua tu tunggu result kan. Ada result tu baru boleh check in. Dia very strict, seolah-olah jemaah umrah ni bila balik semua dah negatif dah. Bukan negatif self test tau, negatif yang proper PCR test tu. Jadi there should be hygiene enough, bersih lah untuk kita terima di negara kita, di KLIA katakan. Jadi sekembalinya sini, takkan ni pihak KKM masih ambil lagi sekali PCR test di KLIA. Jadi maknanya baguslah semua pihak jaga semua. Jadi kita harap, kita tak pasti lagi sebab saya difahamkan pihak Kementerian Pelancongan MOTEK akan bermesyuarat buat kali terakhir untuk finaliskan SOP terkini. Mungkin mesyuarat tu hari ini, saya difahamkan asalnya, dan akan melibatkan semua 3 menteri yang terlibat, Menteri Kesihatan, Menteri Pelancongan dan juga Menteri Agama, yang kami di bawah Menteri Agama lah. Jadi yang penting
benda tu akan difinaliskan dan harap semua orang boleh terima. Dan yang penting industri tetap berjalan. Kita harap kalau boleh, bila tiba sini tadi, kita harap kalau diambil test dan test tu cepat, ada yang boleh bayar lebih sikit dan negatif, mereka boleh terus balik ke rumah lah untuk kuarantin rumah. Jadi tidak ada perlu masuk ke pusat-pusat kuarantin. Itu harapan kami lah buat masa ini. Tapi kita tunggulah SOP terkini. Khususnya yang belum jelas adalah tentang kuarantin di Malaysia semasa tiba. Itu yang belum difinaliskan lagi lah. Telah ada libat urus antara industri dan juga Kementerian Kesihatan dan MOTEK bersekali pada 19 hari bulan Januari lepas. Jadi kita harap mereka fahamlah apa suasana di Saudi, begitu ketat dia jaga, dan kita sambunglah dengan penjagaan yang ketat pihak KKM kita. Maka harap kelonggaran untuk kuarantin rumah tu diberikanlah kepada jemaah-jemaah umrah yang baru tiba. Mudah-mudahan. Baik. Dan Datuk tadi ada berkongsi berkenaan dengan perlunya melakukan PCR test di Saudi dan juga tibanya di Malaysia dan sebagainya. Dan adakah ia juga termasuk dalam kos untuk kita mengerjakan umrah tersebut? Dan juga mungkin boleh kongsikan tempoh kuarantin lah yang menjadi kekangan utama bagi mereka yang ingin mengerjakan umrah berkenaan dengan perkara tersebut. Dari segi kos ni, kebanyakan pemain industri atau harga-harga yang kita ada di pasaran tu, mereka tak masuklah harga untuk pembelanjaan test di Malaysia sebelum pergi dan setelah tiba. Tetapi yang di sana telah masuk. Yang sana telah masuk. Katakan kat sana ada yang positif. Memang ada yang positif. Ni jemaah saya sendiri pun ada yang lebih kurang dalam 8 orang yang positif. Tes di sana positif. Di sana positif. Tapi tes di Malaysia sewaktu masa tu okey negatif. Masa sana dia dijangkiti di sana. Maka sepanjang berada di sana mereka dikuarantin di hotel masing-masing. Dan kos tersebut telah dilindungi oleh insurans. Insurans tu wajib. Masa kita mohon visa lagi dah kena bayar untuk insurans tu. Kan? Jadi dia duduk visa umrah, saya cerita ni visa umrah. Jadi mereka duduk di hotel, makan minum semua ditanggung. Katalah terpaksa sambung lagi sehingga 2 minggu pun dibayar di bawah insurans tu. Dia tak perlu keluar duit. Beza sikit, saya nak ingatkan di sini, kalau kita pakai visa satu lagi, ada visa pelancong atau turis visa. Ini dia walaupun dia ada insurans, tetapi semasa di sana, sekiranya dia positif, dia kena bayar dulu. Bayar keluar duit sepoket. Kalau katakan sehari dalam 300 rial, katakan 10 hari dah 3,000. Katakan dia 4 keluarga, 4 sekeluarga. Dah berapa? Dah 12,000. Kadang-kadang itu yang kita tengok viral. Orang memohon kerajaan pula membantu mereka membayar kos kuarantin di hotel tu. Jadi selalunya selaras dengan itu saya cadang semua pakai visa umrah lah pergi sana, sebab dah termasuk dalam insurans tu. Dan bila insurans tak boleh bayar, betul-betul tak boleh bayar lah. Yang visa turis ni ada insurans dia, tapi kena bayar dulu dan claim kemudian. Ya Allah, ya Tuhan, kena bayar dulu tu. Itulah yang bermasalah tu, Datuk, kan. Sebenarnya apa beza antara visa umrah dan juga visa pelancong ketika melakukan umrah? Dari segi visa umrah ni, bila mohon sebelum pergi kita mohon visa, dalam tu dia dah book siap dah slot time untuk kita buat umrah berapa hari bulan dan ini waktu berapa. Sekarang sebelum pergi dah sebelum pergi dah dapat itu untuk buat umrah. Kalau visa turis ni kita pergi sana dulu, dah sampai kita masuk SIM card baru start booking, sendiri kena booking. Dia tak ada syarikat buat. Semua on individual. Cara peribadi seorang-seorang kena buat. Jadi sukarlah kalau kita bawa keluarga kita, mak ayah kita yang agak berumur sikit kan, contohnya. Itu banyak komplikasi dia lah. Jadi kita saran semua pakai, kalau nak dah tahu nak pergi umrah, buatlah visa umrah dan ikutlah syarikat umrah yang dilesenkan oleh Kementerian Pelancongan. Kalau ada masalah pun Kementerian Pelancongan boleh pegang itu syarikat. Kan? Kalau dari segi kewangan ke apa sajalah, Kementerian Pelancongan memang tegas dengan syarikat. Jadi kita pun patut ada comfort lah sebagai jemaah kan. Kita nak pergi buat ibadat, biarlah tenang dan tak ada masalah kewangan dan sebagainya. Dari segi statistik mungkin boleh pecahan jemaah Malaysia yang menggunakan visa umrah juga visa pelancong. Malangnya bila ada lagi advantage juga, disadvantage atau advantage pakai visa turis ni. Jadi akhirnya saya perhatikan perangkaan menunjukkan lebih ramai orang guna visa pelancong. Antara yang saya nampak, saya cubalah menyelami apa rasional dia. Yang pertama, saya rasa kos dia lebih rendah sikit. Macam kos insurans dia lebih murah pada kos insurans visa umrah.
visa pelancong ni. Tapi kalau kena COVID, kena kuarantin tak cover. Nak kena keluar paket. Itu risikonya. Risikonya, Datuk. Kemudian lagi satu, dia tak, saya pun kadang-kadang tak suka cakap ni, takut nanti semua orang bekerja visa turis ni kan. Satu lagi, dia tak wajibkan pakai syarikat. Jadi ramai orang DIY lah. Sendiri. Buat sendiri. Tak berlaku apa-apa, alhamdulillah. Betul. Kalau berlaku something, Itu banyak yang dikongsikan di media sosial sebenarnya. Bagaimana nak buat umrah sendiri. Dan ramai orang yang melancong. Tak boleh sen pun. Dia jadi, kita panggil macam ketua-ketua kumpulan lah. Dia cakap, saya boleh urus siapa nak pergi. Padahal Akta Kementerian Pelancongan jelas menyatakan bahawa tidak ada siapa pun, individu maupun entiti yang boleh membuat representasi bahawa dia ada menguruskan umrah ni, perjalanan umrah ni, melainkan mereka ada lesen Kementerian Pelancongan. Dia jelas siapa yang panggil-panggil orang, jemput-jemput orang, so ikut dia tu salah kalau dia tak ada lesen Kementerian Pelancongan. Jadi mereka buat pelanggaran, kita pula ikut, kita tak tahu. Betul. Jadi inilah sekali lagi saya terima kasihlah TM bagi peluang saya berkongsi benda-benda macam ni. Saya kira baru tahu. Ya, betul. Bukan ikut-ikut itu salah. Tak boleh sewenang-wenangnya, Datuk. Segi undang-undangnya salah lah. Ya, kita nak buat ibadat tapi kita melanggar undang-undang. Betul. Melanggar undang-undang. Kita nak menghadap Allah SWT, nak menunaikan umrah dan sebagainya. Jadi kena tujuan dan orang kata dengan cara tu biarlah selari kan. Okeylah, katakan ada yang tak pun buat tempahan visa turis ni, lagi satu dia validity dia lama. Setahun. Itu ramai orang suka tu. Dia dapat visa ini, dia boleh sah laku sampai setahun. Jadi mungkin yang tertangguh itu masih boleh hidup lagi dia punya visa, masih boleh pergi. Tapi saya sarankan sebelum pergi, tolonglah cari syarikat yang berlesen dengan Kementerian Pelancongan. Walaupun kita ada visa, pergi dengan syarikat, cakap saya dah ada visa. So dia akan urus the rest. Apa-apa urusan, dia ambil tanggungjawab sebab kita akan jadi jemaah dia. Carilah syarikat kalau visa dah ada. Ataupun pergi syarikat, terbaiknya kalau belum ada visa, pergi syarikat dan biar mereka urus visa umrah lah supaya kita dapat beribadat dengan tenang. Anak-anak muda dia lebih suka kebebasan. Perkataan ni kebebasan lah. Tak nak terikat di sana di sini, mungkin itulah. Tapi sebagai contoh, kita perlukan pembimbing sebagai mutawif kan, untuk menguruskan. Dia sendirilah, dia anggap boleh Google kan. Mungkin. Dia ada ustaz Google dia. Itu yang bahayanya kan. Masya-Allah. Jadi Datuk, itu antara saranan dan juga mungkin sedikitlah pesanan kepada mereka yang bakal menunaikan umrah, yang menggunakan visa umrah ataupun visa pelancong sini. Kalau boleh kita berbalik kepada visa umrah lain terbaik sekiranya. Kalau visa umrah memang dia wajib syarikat yang uruskan. Sekiranya berlaku mungkin terjangkiti dengan COVID-19, Omicron sebagainya, ada insurans perlindungan tersebut untuk kita dan juga keluarga kita. Sedikit saranan. Datuk. Betul, seperti mana saya cakap tadi lah, kalau boleh semua menggunakan visa umrah, guna syarikat yang berlesen MOTEC, dan juga kalau boleh pergilah penerbangan yang terus daripada Malaysia ke Saudi. Bukan nak kempen syarikat mana-mana, tapi kita bimbang kalau gunakan penerbangan yang transit di Dubai dan sebagainya, ada penjagaan kesihatan negara tersebut mungkin boleh menjejaskan apa yang kita duk jaga sekarang ni. Asal kerajaan buka untuk umrah ni berbanding destinasi lain, ada atas konsep yang travel bubble tu. Bubble maksud dia tak adalah bocor tengah-tengah jalan kan, tak boleh transit lah. So Malaysia, Arab Saudi, Arab Saudi, Malaysia, itu aja. Jadi kita peganglah pada spirit ataupun semangat asal pembukaan umrah ni, dan juga visa umrah. Gunakan visa umrah sebab ada kebaikan dia, terutamanya dalam suasana pandemik ni. Kalau suasana dulu saya tak boleh komen sangatlah, tapi dalam suasana pandemik amat perlu kita gunakan visa umrah. Dan juga last, gunakan syarikat yang ada lesen MOTEC, because dia tahu peraturan sini, peraturan sana, dia pastikan kita mematuhi semua peraturan, dan sekiranya ada masalah, mereka akan bertanggungjawab, terutama yang melibatkan kewangan, mereka akan bayar dulu apa semua, tak ada masalah pada kita, jemaah kita pergi saja. Dan sekiranya mereka tak ambil tanggungjawab, katakan maka Kementerian Pelancongan pula boleh ambil tindakan atas syarikat tersebut. Jadi kita comfort lah sebagai customer, sebagai jemaah, kita ada comfort. Dan satu lagi saranan saya lah kepada pihak yang kita panggil pemegang taruh lain, seperti Kementerian Kesihatan dan sebagainya, kalau boleh review sikit lagi SOP itu supaya menjurus kepada yang mesra pelanggan lah, dan juga kemudahan-kemudahan yang ada. Saya kalau boleh di airport tu sendirilah cadangan saya, supaya pihak berkuasa lapangan terbang tahu kita, supaya terpaksa sebut nama lah, Malaysia Airport lah kan,
Malaysia Airport pun boleh main peranan juga, tolong-tolong tengok jemaah dalam bay. Sebab saya sendiri turun tengok. Jadi saya tengok kadang-kadang beratur tu rapat-rapat sangat sebab ruang tak cukup. Jadi crowd control saya rasa peranan boleh dimainkan oleh pihak Malaysia Airport because sebab mereka yang ada di sana. Ya. Dan mereka pun ada stakeholder juga sebagai pengurus lapangan terbang kan. Jadi tempat kita macam buat majlis lah kat rumah kita kan, takkan kita tengok je kan. Saya harap Malaysia Airport main lebih lagi peranan dengan membantu KKM. Saya tengok KKM di airport tu macam short-handed sikit lah, kekurangan anggota sikit lah. Okay. Kadang bukan jemaah umrah saja, tiba jemaah daripada destinasi lain pun tiba kan. Jadi itu kadang crowded sikit lah. Yeah. Kalau kita ada airport, kita boleh tengok lah. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Ahmad Ruzman Ahmad Razali, Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services Sdn Berhad. Jadi memberi buah fikir mengenai ibadah umrah, persediaan dan juga SOP yang mana ibadah umrah akan disambung kembali dan akan dibuka kembali mereka yang ingin melakukan umrah pada 8 hari bulan Februari. Masya Allah. 4 hari lagi insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Okey, sekarang kita nak ke